Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua para pelajar. Okey, semoga sentiasa sihat dekat mana pun anda berada, jaga kebersihan. Okey, tanpa membuang masa, kita terus masuk kepada topik kita pada hari ini. Jadi untuk kelas sejarah tingkatan 3 kita hari ini, kita dah masuk kepada bab 5 minggu lepas, iaitu pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Untuk kelas minggu lepas, cikgu dah cover tajuk 5.1 iaitu latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Kita dah belajar pasal ketua bebas dan semua benda itulah. Okey, macam mana keadaan Sabah dan Sarawak ni sebelum kedatangan pemerintahan barat. Hari ini kita akan terus masuk kepada tajuk 5.2 iaitu peluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. So kita tengok dulu pengukuhan kuasa James Brooke. Kita tengok yang pertama, dia ada dua, okey, ada dua faktor yang mengukuhkan kuasa James Brooke dekat Sarawak ni. Yang pertama ialah kekuatan tentera. Poin yang pertama, James Brooke memperoleh bantuan dan sokongan daripada tentera laut British. Macam yang kita dah tengok pada kelas minggu lepas, James Brooke ni dia datang ke istana Sultan Brunei, dia membawa tentera daripada tentera laut British ni. Dia hanya nak mengugut, okey, supaya Sultan Brunei ni menyerahkan Sarawak ni kepada James Brooke ni, okey. So dia menggunakan kekuatan tentera laut British ni lah. Okey, penggunaan kapal perang HMS Dido membolehkan Brooke menghancurkan kubu orang Iban di Sungai Saribas dan juga Sungai Sekerang. Okey. Yang kedua, faktor yang mengukuhkan kuasa James Brooke ni ialah menentang kebangkitan orang tempatan. Brooke menganggap orang Iban dan penduduk tempatan yang bangkit menentangnya sebagai lanun. Dia gelar orang-orang ni lanun. Okey, Brooke menggunakan isu pelanunan ini untuk meluaskan kuasa di kawasan orang Iban sebab diorang cakap dekat James Brooke ni cakap dekat kawasan tu ada masalah lanun. Jadi untuk luaskan kuasa dia, dia pun offer lah nak tolong, tapi apa yang dia nak sebagai balasan ialah dia nak daerah tu menjadi dia punya. Okey, jadi dia macam tolong tapi dia nak balasan. Seterusnya, yang ketiga ialah memperoleh sokongan sebahagian masyarakat tempatan. Okey, ini pun salah satu yang mengukuhkan kuasa James Brooke juga. Poin yang pertama, Brooke berjaya mendapatkan sokongan pentadbirannya daripada sebahagian orang tempatan. Bukan semua, ada orang tempatan yang sokong James Brooke. Antara masyarakat tempatan yang memberi sokongan kepada beliau ialah kaum Melayu dan Iban. Okey, yang keempat yang mengukuhkan kuasa James Brooke ni ialah mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud dalam masyarakat tempatan. Macam yang kita tahu, dalam pemerintahan masyarakat tempatan ni akan ada juga pertelingkahan antara satu sama lain. Jadi James Brooke ni akan cuba campur tangan dan akhirnya dia akan cuba minta benefit lah daripada pertelingkahan tu. Okey, di Mukah, konflik berlaku di antara Pangeran Matusi dan juga Pangeran Ersad. Nama dua orang ni, dua orang pemimpin lah. Okey, Pangeran Ersad dan anaknya Pangeran Nipa lebih dihormati oleh penduduk tempatan dekat kawasan tu. Jadi, Brooke ni dia memberi sokongan kepada Pangeran Matusin tadi tu, yang tak berapa nak popular tu, sehingga berjaya memecahkan kekuatan masyarakat di Mukah. Okey. Seterusnya, faktor yang kelima yang mengukuhkan kuasa James Brooke ni ialah dia menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukan dia. Maksudnya James Brooke ni ada orang yang tak sokong dia, dihapuskan. Okey, so kita tengok poin yang pertama. Brooke berjaya menyingkirkan tokoh tempatan yang menentangnya. Yang pertama ialah Sharif Masaho dituduh terlibat dalam pakatan menyingkirkan Brooke, dibuang negeri ke Singapura. Sharif Masaho ni dia dituduh untuk jatuhkan Brooke dan akhirnya dia dibuang ke Singapura. Datuk Patinggi Abang Abdul Ghafur bin Abang Kahar pula dibuang negeri ke Melaka. Jadi diorang dibuang daripada Sarawak dan diorang dibawa ke tempat lain. Okay? Yang keenam, faktor yang keenam yang mengukuhkan kuasa James Brooke dekat Sarawak ni ialah sokongan keuangan. James Brooke ni dia mendapatkan sokongan keuangan daripada pemodal Eropah. Poin yang kedua antaranya ialah Baroness Angela Burdett Counts. Ini ialah orang antara pemodal Eropah yang memberi sokongan kepada James Brooke lah, nama dia. Dan faktor yang ketujuh yang mengukuhkan kuasa James Brooke ni ialah memperkukuhkan pertahanan Sarawak. Okey, so kita tengok poin yang pertama. Brooke mendirikan benteng dan kubu yang dilengkapi dengan meriam di kawasan yang strategik bagi mengawal kawasan tersebut. Okey, so dia letak benteng dan kubu siap-siap untuk pertahankan negeri Sarawak. Bagi memerhati pergerakan kaum Iban Sekerang, Brooke membina kubu di Sungai Sekerang pada tahun 1849 selepas berakhirnya Perang Beting Maru. Nama perang itu dinamakan Perang Beting Maru. Kubu ini kemudian dinamakan Fort James. Okey, nama dia ialah Fort James kemudiannya. Pada tahun 1862, Ranger Sarawak ditubuhkan bagi mengawasi keamanan dan pertahanan. Okey, Brooke ni dia menubuhkan nama dia Ranger Sarawak untuk menjaga keamanan negeri Sarawak. Seterusnya, kita beralih pula kepada kronologi. Macam mana Brooke ni dia memperluaskan kuasa dia. Okey. Ini ialah kronologi peluasan kuasa dinasti Brooke.
So kita tengok dulu pada tahun 1841, poin yang pertama, Brooke memperoleh kawasan Kuching. Pada tahun 1841 ni, Brooke ni dia dah dapat Kuching, kemudian merangkumi kawasan dari Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Kalau kita tengok ini terdapat dalam perjanjian antara Brooke ni dengan Sultan Brunei yang kita dah tengok pada kelas minggu lepas. Okey, diorang ada sebut kawasan ini merupakan kawasan Brooke. Okey, Sultan Brunei cakap kawasan ini memang kawasan Brooke. Jadi kawasan ini memang jadi dia punya kawasan lah. Poin yang kedua, sejak 1840-an, Brooke berjaya menguasai Batang Lupa dan juga Sungai Saribas. Okey, dia berjaya juga menguasai dua kawasan ini. Okey, jadi kita beralih pula kepada 1853, iaitu 12 tahun kemudian. Okey, masih juga dalam pemerintahan Brooke. Brooke menggunakan lanun sebagai alasan dan berjaya menghapuskan penentangan orang Iban di Saribas dan juga Batang Lupa. Dia mesti menggunakan alasan lanun itu untuk meluaskan kuasa dia. Dia akan cuba tolong selesaikan masalah tu dan akhirnya dia minta balasan. Okey, poin yang kedua, Brooke memperoleh Sadong, Saribas, Batang Lupa dan Kalaka. Sebagai balasan, separuh daripada hasil pendapatan wilayah ini diberikan kepada Sultan Abdul Mumin. Okey, maksudnya kawasan ini Brooke dah dapat. Dia dah dapat dah 4 kawasan ni, Sadong, Saribas, Batang Lupa dan Kalaka ni dia dah dapat. Tapi sebagai balasannya, Brooke ni dia kena bagi hasil pendapatan wilayah tu kepada Sultan Abdul Mumin lah. Okey. Seterusnya kita tengok pada tahun 1861 pula, which is 8 tahun kemudian, Brooke memperoleh kawasan Sungai Rajang, okey, yang melibatkan Oya, Mukah, Tatau dan Bintulu daripada Sultan Abdul Mumin. Dia dapatkan kawasan Sungai Rajang tu. Seterusnya, Brooke membayar $4,500 Spanyol setahun kepada baginda setelah berjaya membantu menghapuskan kebangkitan orang tempatan. Sultan Abdul Mumin ni merujuk kepada pemerintah Sarawak pada masa itulah, okey, masa Brooke ada tu. Okey, jadi pada tahun 1883 pula, 22 tahun kemudian, okey, kebangkitan orang Kayan yang mendiami kawasan Sungai Baram menentang Kesultanan Brunei. Macam yang kita tahu, kawasan Sabah dan Sarawak ni dia dikuasai oleh Kesultanan Brunei sebelum ini. Jadi kebangkitan orang Kayan dekat Sungai Baram ni dia menentang Kesultanan Brunei. Jadi Charles Brooke ni dia mendapatkan Baram dan seluruh lembangan Sungai Baram itu daripada Sultan Brunei dengan bayaran ufti sebanyak $4,200 Spanyol setahun. Okey, Charles Brooke ni siapa? Charles Brooke ni dia merupakan anak buah kepada James Brooke. James Brooke ni dia ada seorang adik perempuan. Adik perempuan dia ni pula ada seorang anak. Anak dia tu ialah Charles Brooke ni lah. Okey, jadi Charles Brooke ni kiranya anak buah kepada James Brooke lah. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada slide berikutnya. Pada tahun 1885, Charles Brooke dia memperoleh kawasan di Sungai Terusan dengan bayaran $4,500 Spanyol kepada Temenggung yang menguasai kawasan tersebut. Jadi kawasan itu dikuasai oleh Temenggung, tapi apabila dia diberikan kepada Charles Brooke kena bayar $4,500 Spanyol setahun kepada Temenggung itulah. Sebagai balasan dia dapat kawasan tu. Poin yang kedua, langkah tersebut diambil bagi menyelesaikan masalah pembunuhan beberapa orang peniaga Sarawak oleh orang Murut di kawasan itu. Jadi kita tengok pula pada 1890, tahun 1890, Charles Brooke ni dia memperoleh Limbang apabila penduduk Limbang bersetuju menyertai Sarawak. $6,000 Spanyol dibayar kepada Sultan Brunei. Okey, dan pada tahun 1905, pada 12 Januari 1905, Kerajaan Sarawak memperoleh hak ke atas lawas yang sebelum ini dimiliki oleh SPUB. Sempadan Sarawak itu kekal sampai hari ini. Okey, jadi Sarawak mendapatkan kawasan yang baru iaitu lawas. Jadi kita boleh tengok daripada zaman James Brooke, lepas tu beralih pula ke Charles Brooke, anak buah dia, diorang mendapatkan kawasan yang makin lama makin membesar. Seterusnya kita beralih pula kepada slide berikutnya. Kemakmuran Sabah menarik pemodal asing. Ada dua faktor yang menyebabkan Sabah ini menjadi tumpuan pemodal daripada luar negara. Yang pertama ialah kedudukan dia yang strategik dan yang kedua ialah kekayaan ekonomi dia. Okey, Sabah ni dia kaya dan dia mempunyai kedudukan yang strategik. Jadi kita tengok dulu yang pertama iaitu kedudukan strategik. Okey. Poin yang pertama, terletak di tengah-tengah laluan perdagangan di antara China dan Singapura. Poin yang kedua, berhampiran dengan Pulau Pahlawan yang merupakan laluan maritim bagi kapal-kapal dagang untuk berlayar ke China dan Jepun. Okey, seterusnya Sabah ini penting dalam aktiviti perdagangan yang melibatkan kepulauan Sulu hingga New Guinea dan Australia. Poin berikutnya, terdapat pelabuhan-pelabuhan semula jadi di sepanjang pantai barat dan timur Sabah yang strategik. Poin yang kedua terakhir, kapal-kapal dagang dapat berlabuh dengan selamat semasa mengelakkan tiupan angin monsun. Dan yang terakhir, antara pelabuhan utama ialah Teluk Gaya. Okey, ini merupakan pelabuhan utama yang terdapat dekat Kepulauan Sabah ni lah. Maksudnya yang dia sebut tadi kan terdapat pelabuhan-pelabuhan semula jadi. Maksudnya ada banyak pelabuhan dekat Sabah ni. Tapi antara pelabuhan yang utamanya ialah Teluk Gaya ni.
Seterusnya, kita beralih pula kepada faktor yang kedua iaitu kekayaan ekonomi di Sabah menarik pemodal asing. Poin yang pertama, hasil ekonomi Sabah ni telah terkenal dalam pasaran antarabangsa. Okey, bukan sahaja dekat tanah Melayu, bukan sahaja dekat negeri-negeri Melayu, tapi sampai ke negara-negara luar. Contohnya seperti sarang burung, sagu, rotan, getah perca, gamat dan juga sirip ikan hiu. Poin yang ketiga, barangan tersebut diperdagangkan oleh masyarakat tempatan dengan pedagang asing yang datang ke Sabah. Orang datang daripada luar negara datang ke Sabah, pedagang-pedagang tempatan ni diorang jual dekat orang-orang luar. Okey. Poin yang keempat, pedagang barat yang berminat untuk mendapatkan barangan dari China menjadikan sarang burung sebagai barang dagangan yang penting untuk dibawa ke China kerana sarang burung ni dia mendapat permintaan yang tinggi dalam pasaran dekat China. Jadi pedagang barat ni pun diorang pergi ke Sabah, diorang ambil sarang burung banyak-banyak, diorang beli sarang burung banyak-banyak. Lepas tu bila diorang pergi ke China, diorang jadikan sarang burung itu sebagai barang dagangan diorang pula. Sebab dia tahu dekat China ni sarang burung ni mempunyai permintaan yang tinggi. Jadi diorang akan untung lah. Okey. Seterusnya, di kawasan daratan dan lembah yang subur pula, hasil tanaman seperti indigo dan kapas membolehkan pertanian komersial dijalankan dengan pesat. Okey, pokok indigo ni biasanya digunakan sebagai pewarna ke, okey, pewarna dalam makanan, okey. Ada juga yang menggunakan pokok indigo ni sebagai ubat. Okey, ada yang diorang gunakan sebagai ubat lah. Adalah bahagian dekat pokok indigo yang dia boleh jadikan sebagai ubat. Okey. Seterusnya kita tengok kepada Sabah sebelum penguasaan Syarikat Borneo Utara British, okey, SBUB. Okey, sebelum Sabah dikuasai SBUB, British telah memiliki dua kawasan yang ada dekat Sabah iaitu Pulau Balambangan dengan Pulau Labuan. Okey, British dah menguasai dua pulau ni. Jadi kita tengok dulu dekat Pulau Balambangan. Pada tahun 1763, Alexander Dalrymple membuat perjanjian dengan Kesultanan Sulu. Okey, beliau telah mengibarkan bendera British di Balambangan sebagai tanda pulau tersebut menjadi milik British. Pada bulan November 1805, British meninggalkan Pulau Balambangan berikutan timbul pelbagai masalah termasuk serangan daripada Lanun dekat Pulau Sabah tu. Okey, jadi Alexander Dalrymple ni dia merupakan wakil daripada British lah. Okey, dan dia tanda tangan perjanjian dengan Sultan Sulu, lepas tu dia dapat kawasan Pulau Balambangan ni. Tapi ada masalah Lanun, dia tinggalkan terus pulau tu. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada Pulau Labuan. James Brooke berusaha meluaskan kuasanya melalui perjanjian dengan Sultan Brunei berhubungan Pulau Labuan ni. Perjanjian pada 18 Disember 1846, Sultan Brunei menyerahkan Labuan kepada British untuk menghapuskan kegiatan Lanun di kawasan tersebut di samping melindungi perdagangan diorang. Okey, Brooke akhirnya dilantik menjadi Governor Pulau Labuan yang pertama. Apabila dia berjaya menyelesaikan masalah Lanun yang ada dekat Pulau Labuan ni, akhirnya Brooke ni dia diberikan Pulau Labuan dan dia menjadi Governor Pulau Labuan yang pertama. Seterusnya kita tengok pula kepada pertapakan Syarikat Borneo Utara British, macam mana dia bertapak dekat Sabah ni. Kita tengok poin yang pertama, pada tahun 1865, Charles Lee Moses menyewa Sabah daripada Sultan Brunei untuk tempoh 10 tahun. Dia sewa Sabah, macam rumah pula main sewa-sewa. Okey, daripada Sultan Brunei dalam tempoh 10 tahun dia sewa. Moses menjualkan haknya kepada J.W. Torrey dan juga T.B. Harris dan menjadikan Kimanis sebagai pusat kegiatan perdagangan mereka. Kimanis ni merupakan salah satu wilayah yang terdapat dekat Sabah lah. Okey, dia menjadikan Kimanis ni sebagai pusat kegiatan perdagangan dia. Pada tahun 1878, adik-beradik Alfred dengan Edward Dan, diorang memajak pantai timur Sabah daripada Sultan Sulu dan mereka bekerjasama dengan Baron Gustavus von Overbeck untuk memajukan Sabah. Okey. Tory pula menjualkan haknya kepada Overbeck. Pada Julai 1881, dua orang beradik ini, Alfred dengan Edward Denny, diorang menubuhkan British North Borneo Provisional Association (LTD). Okey, diorang tubuhkan pada 1 November 1881 dan memperoleh status piagam ataupun diorang panggil sebagai charter daripada kerajaan British dan syarikatnya dikenali sebagai Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Pada 1888, Borneo Utara menjadi negeri naungan British. Okey, dan akhir sekali SBUB memerintah Borneo Utara hingga tahun 1942. Kita tengok pada slide berikutnya. Kedudukan SBUB sebagai sebuah syarikat berpiagam menjadi asas penting dalam usahanya meluaskan pengaruh dan kedudukan dia dekat Sabah. Okey, piagam diraja memberikan kuasa kepada SBUB ni tadi untuk memiliki Sabah kerana piagam tersebut mengiktiraf kedudukan SBUB sebagai wakil kerajaan British. Okey, bagi menerima piagam diraja, SBUB perlu mematuhi beberapa syarat. Okey, dalam piagam diraja ni dia kata, okay fine, you can have Sabah, but here's a list of condition that you have to follow. Dia ada bagi syarat apa yang SBUB ni
kena ikut. So syarat yang pertama, SBUB menerima penasihat British. Okey, yang kedua, SBUB perlu memelihara adat resam, agama dan undang-undang penduduk tempatan. Dia tak boleh usik hal-hal yang berkaitan dengan adat resam, agama dan juga undang-undang penduduk tempatan dekat situ. Syarat yang ketiga, SBUB hendaklah memerintah Sabah dengan adil dan saksama. Yang keempat, SBUB mesti melantik pegawai takbir daripada pegawai yang diperakui oleh British. Diorang tak boleh pilih pegawai takbir dia secara sesuka hati. Mesti mendapat kelulusan daripada pegawai daripada British dulu. Okey, SBUB tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Seterusnya kita beralih pula kepada dua matlamat utama SBUB ini di Sabah. Apa diorang punya agenda dekat Sabah ni? Okey, apa agenda SBUB ni dekat Sabah? Yang pertama, dia berhasrat untuk membangunkan ekonomi melalui eksploitasi sumber-sumber yang terdapat dekat Sabah. Macam yang kita tahu, Sabah ni dia kaya dengan sumber-sumber yang ada dekat tanah dia lah. Lepas tu SBUB ni diorang berminat. Jadi diorang berminat untuk mengeksploitasi sumber-sumber yang ada dekat Sabah ni dan diorang nak membangunkan ekonomi dia. Okey, seterusnya yang kedua ialah melindungi serta mempertahankan hak-hak masyarakat tempatan. Akhir sekali, ini merupakan ciri-ciri pentadbiran SBUB di Sabah. Maksudnya macam mana SBUB ni dia menjalankan pentadbiran dia dekat Sabah. Jadi kita tengok yang pertama, Sir Rutherford Alcott menjadi presiden yang pertama di Sabah. Okey, dia merupakan presiden pertama dekat Sabah. Alfred Dan dilantik sebagai pengarah urusan. Alfred Dan, ingat tak yang dua orang beradik tadi tu? Yang ketiga, kuasa sebenar syarikat terletak di tangan pemodal di London. Bukan terdapat pada SBUB, tapi terdapat pada tangan pemodal yang ada dekat London. Okey, yang keempat, di Sabah sistem birokrasinya diterajui oleh governor. Okey, dekat Sabah ni sistem birokrasi diorang diterajui oleh governor. William Hood Treacher dilantik sebagai governor yang pertama di Sabah. Dan yang terakhir, dasar pentadbiran ialah memastikan usaha syarikat berjaya mengaut keuntungan. Macam yang cikgu explain tadi, SBUB ni dua matlamat dia dekat Sabah ini ialah untuk mengeksploitasi sumber-sumber yang ada dekat Sabah dan membantu menstabilkan ekonomi dekat Sabah ni. Dan lagi satu ialah untuk menjaga hak-hak yang terdapat pada masyarakat tempatan dekat Sabah ni. Jadi poin yang keenam ni dia cakap dasar pentadbiran dia ialah untuk memastikan usaha syarikat ni berjaya mengaut keuntungan daripada sumber-sumber yang ada dekat Sabah tadi tu. Jadi cikgu rasa sampai itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Untuk latihan yang cikgu nak pelajar semua buat, cikgu nak pelajar semua buka kepada modul yang telah diberikan ini. Okey, dan cikgu nak pelajar semua buat latihan yang terdapat pada muka surat 6 ni. Muka surat 6 ni, muka surat 7 ni dan muka surat 8 ni. Okey, 3 muka surat ni. 6, 7 dan 8. Okey, buat latihan pada 3 muka surat ini. Kalau ada soalan yang tak faham, ada soalan yang kurang jelas, boleh ajukan soalan kepada grup yang dah disediakan, grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan try jawab mana yang boleh dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.